Sebab itu saya rasa pok kita pun lebih kurang itu jugalah dah berasa ringgai sikit lah dengan Quran tu. Alhamdulillah hari ni kita boleh mula insya-Allah. Jadi kita mula malam ini kita mula dengan beberapa ayat yang saya ambil, yang saya pilih, iaitu ayat yang berkaitan dengan wajib kita mengikut Al-Quran. Sebab itulah kita nak bagi tahu kata kita duk mengaji tafsir Quran, nak belajar tafsir Quran, nak reti apa. Nak kita faham kata kita ni wajib turut Quran. Lepas tu nak turut balah mana tak tahu, tak faham. Ya kena tahu, kena faham barulah boleh turut. Kalau Tuhan suruh orang lain saja turut Quran, orang tak alim Tuhan tak suruh, boleh duduk dengan tak belajar kita. Tak usah belajar. Kan apa kalau tahu Tuhan suruh turut Quran. Kalau tak tahu tak apa. Kalau duduk belah tu boleh duduk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia perintah kepada semua orang beriman. Suruh turut Quran. Tak kira orang beriman tu alim, tak kira orang beriman tu jahil, tak kira orang beriman tu kaya, miskin, tak kira orang beriman tu orang Arab, tak kira orang beriman tu orang Melayu, orang Cina. Allah suruh belaka tu Quran. Berarti kita orang Melayu, kena juga. Kerana kita orang beriman. Kita orang jahil, kena juga turut. Apa? Kerana kita orang beriman. Tu jadi noyak kata, kalau kita tak mengaku dan kita jadi orang beriman sungguh tak lepas dengan Quran. Dia kena turut Quran. Sebab itu anda kita nak turut tak leh kalau kita tak tahu, kita tak reti, tak faham. Mereka kita kena turut, kita kena belajar bukti faham baru boleh turut. Ikhwah yang dikasihi sekalian. Lepas tu kita manusia ni tak kuasa kena kita tahu lagi faham Quran. Mula-mula manusia ni tak reti belaka. Orang ada buat tafsir Quran, ada tulis tafsir Quran macam Qurtubi, Tabari, Ibnu Katsir, asal daripada tak reti belaka tu. Lepas tu bukan orang Arab dah, bukan orang Arab semua kita. Daripada tak reti belaka, jadi pada orang awam belaka. Tapi dia belajar, jadi alim. Bawa jadi alim, dia pergi buat tafsir Quran, pergi menulis tafsir Quran pula. Asal orang awam tu, orang biasa. Tapi dia belajar boleh. Jadi nak kata, tak ada manusia yang tak reti, tak kuasa lagi faham Quran, tak ada. Tu. Nak kata, asalkan dia jadi manusia, dia kuasa nak faham Quran. Tapi dengan cara belajar, walaupun tak boleh pandai, siapa aku boleh buat tafsir sendiri, paling kurang kita boleh reti, kita boleh faham apabila kita belajar. Itulah ikhwah yang dikasihi sekalian. Bila takut kita pergi faham kata kita orang awam tak apa, tak turut Quran, tak boleh silap. Waktu tu setan duk main. Setan duk main dan orientalis al-mustasyrikun duk main nak memisahkan kita daripada Al-Quran. Tu kerja dia setan. Balah mana nawi orang mukmin tak turut Quran. Kerja setan. Balah mana orang mukmin jauh daripada Quran. Itu kerja setan. Begitu juga kerja al-mustasyrikun, orang orientalis. Orang orientalis ni ialah orang Kristian. Dia pergi belajar Islam. Dia pergi belajar Quran, reti sungguh-sungguh. Dia pergi belajar hadis Nabi, reti sungguh-sungguh. Tapi dia tidak mendapat hidayah daripada Quran. Walaupun dia belajar faham secara mana. Kenapa? Dia belajar bukan ikhlas. Dia belajar bukan ikhlas nak faham dak kali. Dia belajar nak faham, lepas tu dia nak Islam. Maka Tuhan tak beri hidayah kepada dia. Orang orientalis dia timbul pada peperangan salib. Lepas daripada sungkram Crusade. Lepas sungkram Crusade, dia berlawan di antara orang Islam dengan orang Kristian.
Orang Kristian Masya Allah, tentera dia ramah, senjata dia moden. Orang Islam Masya Allah, bilangnya tak ramah tentera. Senjata lekeh-lekeh gitu ya senjata. Kalau kita jalan ni berdekit itu semua je. Tentera Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya kemenangan di tangan orang Islam yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dunia kagum. Orang-orang Eropah, orang Kristian kagum heran. Wapo. Pada ada agak mustahil orang Islam nak benih. Dia buat kajian, didapati dengan sebab orang Islam berpegang teguh dengan Islam yang ada dalam Al-Quran inilah menimbulkan kekuatan. Patutnya nak pelemah, cara dia malah mana berislam jauh pada Quran. Selama mana umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran, dekat dengan Quran, selama itulah umat Islam akan jadi kuat. Umat yang kuat. Maka nak melemahkan umat Islam, tak ada cara lain menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Bila umat Islam ada satu bucu, kemudian Quran ada satu bucu, tak hadir dengan Quran, tak beramal dengan Al-Quran, maka berjayalah orang orientalis al-mustasyrikun nak menjauhkan orang Islam daripada Quran, dan Nabi orang Islam itu jadi lemah. Jadi boleh gabung di antara al-mustasyrikun dengan syaitan, usaha nak menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran. Apabila kita tahu hakikat ni, kita kena lawan. Lawan dengan berjadah tak boleh. Nak berjadah kita kena turut Quran, baik mana turut Quran? Siapa royak turut Quran? Kan demo tu tak kena turut Quran kali. Sudah. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah royak Allah mana? Allah suruh gapo hati. Kita sedap, kita ambil pada Allah hal dah. Allah suruh, kada mau lagi. Kita nak dengar siapa? Allah suruh turut Quran. Ustaz ni kata jangan turut Quran, kalau turut Quran sesat. Kita nak turut Allah, kena turut Ustaz ni. Kita tak turut, dari kita turut Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak turut Ustaz ni boleh apabila Allah suruh turut Quran, Ustaz ni mai ayat kata kita kena turut Quran. Boleh turut saya. Apa? Kan saya turut Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya kata jangan turut Quran, kita orang awam ni tak boleh. Kita orang biasa, orang awam jangan turut Quran, kalau turut Quran sesatlah. Maka berlawan dengan Allah, maka kita kena turut Allah, tinggal saya. Kerencai saya tak boleh. Hukum ni bukan buat boleh kerencai. Buat kerencai, buat merai, buat hormat tak boleh. Boleh tetap boleh, tak boleh tetap tak boleh. Kerana kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malam ni saya pilih beberapa ayat Al-Quran Karim yang suruh kita turut Quran. Biar kita faham suruh kita turut Quran. Mula-mula sekalinya dalam surah Al-A'raf ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ni dia mula daripada ayat, kita baca ayat 1 sampai ayat 3 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Alif Lam Mim Shad, awal surah Al-A'raf. Ini dia panggil huruf muqatta'ah. Makna maksud apa? Wallahu a'lam. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ya oleh kerana Rasulullah, Allah turunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad
Suruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada manusia. Balligh ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah suruh Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Dalam bentuk membaca Al-Quran kepada manusia, manusia reti, manusia faham. Itu kerja Nabi Muhammad. Bawa turun Quran, pergi baca bagi orang reti. Bawa turun Quran, pergi baca bagi orang reti. Lepas tu, apabila Nabi Muhammad duk baca Quran bagi orang reti kepada orang musyrikin Mekah ni, orang musyrikin marah sungguh-sungguh. Benci kepada Nabi Muhammad. Benci kepada Quran. Sehingga mereka menuduh macam-macam. Muhammad gila. Bukan lagi Muhammad baca Quran. Muhammad nak buat pecah belah orang. Muhammad tak setu agama datuk nenek moyang dulu. Nabi Muhammad buat agama baru. Muhammad gila, Muhammad tak kesihir. Macam-macam tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Nabi Muhammad pun ya wasallam juga nak baca Quran kat orang dengar. Kerana apa? Dia baca, Allah ni nak temung ya. Jadi satu kerja. Maka Allah Subhanahu wa taala lari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Muhammad. Mu jangan sepit dada. Mu jangan berasa serabut. Mu jangan berasa gerung. Mu jangan berasa dalam nak memberi inzar, memberi amaran kepada manusia dengan Al-Quran. Mu lagi baca Quran, di inzar, amaran kepada manusia, jangan bersepit, jangan berasa gerung, jangan berasa bimbang, jangan berasa takut. Dan mu ambil Quran, nak peringatan kepada orang mukmin, jangan berasa gerung dan jangan berasa takut. Tu maksud dia nya. Jadi tu lagi kepada Nabi Muhammad. Jadi lari kepada Nabi Muhammad termasuk kita lah umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita nak baca Quran kepada orang reti, bimbang takut orang menetai, bimbang takut orang lawan, bimbang takut orang marah, nak baca kalau saya baca, maka dalam ayat ni kata jangan takut. Jangan haraj. Jangan berasa gerung. Jangan sepit dada. Dalam nak menyampaikan ajaran Al-Quran kepada manusia. Sama ada nawi amaran kepada manusia dengan Al-Quran, ataupun beri peringatan kepada manusia dengan Al-Quranul Karim. Itu jelas. Kemudian dalam ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tuhan suruh Nabi Muhammad berkata kepada manusia, katakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, turutlah kamu ataupun hendaklah kamu turut akan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Gapo benda yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu? Itu Al-Quranul Karim. Berarti ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, hendaklah kamu semua ikut akan Al-Quran yang datang daripada Tuhan kamu. Ini perintah. Perintah kepada kita semua ni, suruh turut Quran. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Kalau mari ayat sekat ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, sekat tu ya. Tak ada wala tattabi'u min dunihi awliya. Ada sekat kata hendaklah kamu turut akan Al-Quran daripada Tuhan kamu. Sekat tu. Berarti kita kena turut Quran dan boleh kita turut orang lain lagi. Nak turut Quran boleh. Kita turut pelakon Quran. Lepas tu hak manusia pun kita turut juga. Walaupun bercanggah dengan Islam, dengan Quran. Hak setan pun turut juga. Tapi nak katuk supaya turut Quran, so jangan turut hak lain. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan kamu jangan turut hak lain.
Selain daripada Allah, selain daripada Al-Quran, mu jangan turut. Mu kena turut Quran esok ya. Jelas ayat ni. Qalilan ma tadhakkarun. Tetapi sayang, amalah sedikit kamu mengambil peringatan daripada Al-Quran. Sikit ya, ma tadhakkarun, sikit ya kamu ambil pengajaran daripada Al-Quran. Ni kita nampak dah ayat ni dah, jelas ni. Jelas kata ayat ni perintah kepada kita semua, tak kira orang alim, tak kira orang jahil, tak kira orang Arab, tak kira orang Bukit Arab, kena turut Quran. Kena turut Quran. Habis satu ayat. Kita pergi ayat lain pula. Kerana kalau saya pilih dalam banyak ayat jugalah yang masuk dalam ayat yang suruh kita turut Quran. Ayat yang kedua suratul A'raf juga ayat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Surah Al-A'raf ayat 203. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Muhammad kata kepada manusia, dengarlah. Katakan, sesungguhnya aku Nabi Muhammad lah. Tuhan suruh Nabi Muhammad kata, sesungguhnya aku hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Tu ya. Memang tak aku ni hanya menurut apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Nabi Muhammad kata, aku hanya menurut Al-Quran yang datang daripada Tuhanku. Jadi Nabi Muhammad dah buat gotu, buat goni. Akhlak balas tu, akhlak balas ni, ibadat balas tu, ibadat balas ni. Akidah balas tu, akidah balas ni, iman balas tu, iman balas ni, tauhid balas tu, tauhid balas ni. Tak ada buku lain. Bukunya turut Quran. Berarti akidah Nabi Muhammad akidah menurut Al-Quran. Dalam Quran Tuhan nak balas mana akidah, balas itulah akidah Nabi Muhammad. Iman Nabi Muhammad ialah iman yang menurut Al-Quran. Tauhid Nabi Muhammad ialah tauhid mengikut Al-Quran. Ibadat Nabi Muhammad, ibadat mengikut Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad, akhlak mengikut Al-Quran. Sistem politik Nabi Muhammad adalah sistem politik yang ada dalam Al-Quran. Semua Nabi Muhammad beramal dan buat gapo semua tu adalah menurut Al-Quran. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku ni tu Quran yang datang daripada Tuhanku. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Muhammad kita tahu dah Allah hantar bangkit mari untuk menjadi contoh, untuk menjadi qudwah, untuk menjadi teladan kepada semua manusia. Allah bangkit Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran. Lepas tu kita nak pergi beramal bala mana mengikut Al-Quran? Tengok orang mula-mula buat. Tengok orang mula-mula petibat. Siapa orang mula-mula petibat mengikut Al-Quran? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak dalam Quran Tuhan royak sikit. Nabi Muhammad pergi petibat akhlak yang ada dalam Quran tu. Maka akhlak Nabi Muhammad menjadi contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seorang sahabat kita tanya Aisyah, ya Aisyah, bala mana akhlak Nabi Muhammad? Bala mana akhlak Rasulullah? Aisyah jawab kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sebab itulah Nabi Muhammad kata, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Bukan turut sejuring. Setiap segi, setiap keadaan, setiap perkara, setiap benda, Allah Nabi Muhammad turut Al-Quranul Karim. Bukan dari segi akidah saja turut Quran.
Dari segi ekonomi, turut orang lain. Bukan Nabi Muhammad. Turut Quran belakang. Bukan kata bos maya turut Quran, bos puasa turut Quran. Tapi bos sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan turut orang lain. Bukan. Kerana Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Kita orang Islam, orang mukmin Tuhan perintah suruh turut Quran. Apa ni? Suruh masuk dalam Islam belakang. Islam adalah Quran. Turut Islam turut Quran. Turut Quran turut Islam. Taib. Apa boleh Nabi Muhammad gitu Quran? Hadza basairum mir rabbikum wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Karena Al-Quran ini ialah panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu. Quran ini basairun. Basairun mai buka hati. Oh bahasa cerah hati. Tu. Oh bahasa buka hati. Tu. Dok kelak-kelak tahu-tahu ke apa. Dah. Mai Quran, mai buka hati. Mai mana? Mir rabbikum daripada Tuhan kamu. Basairu mir rabbikum, yaitu Al-Quran ini ialah apa ni? Panduan yang membuka hati dari Tuhan kamu. Wahudan, dan Quran juga merupakan hudan, petunjuk. Warahmah, dan Al-Quran juga merupakan rahmat. Semua tu basairu mir rabbikum, basair wa hudan wa rahmatun liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman sahaja. Kalau orang tak beriman, supaya orang al-mustasyrikun belajar Quran tafsir Allah yang lebih secara mana pun tidak mendapat hidayah daripada Al-Quran dan tidak mendapat rahmat daripada Al-Quran. Kerana apa? Kerana Tuhan ayat dah liqaumi yu'minun. Hudan wa rahmah liqaumi yu'minun sahaja. Orang bukan Islam pun dia boleh hidayah pada Quran. Kalau dia belajar, baca untuk nak faham, bukan untuk jahat dak. Bukan tujuan jahat dak. Sebagaimana cerita saya pernah royak bukan. Dah. Orang Australia masuk gut dibakar dah. Buku Yasetik tu. Kena ikat dia. Dia legok. Tapi orang Islam ada dalam legok juga. Ambil minta boleh dia suruh Quran terjemah bahasa Inggeris. Gitu dia dah baca. Dia baca Quran, baca maksud, akhirnya dia faham. Faham mendapat hidayah daripada Allah, masuk Islam. Apa? Kerana dia baca tadi, baca bukan tujuan jahat dak. Baca tujuan baik, maka Allah beri hidayah kepada dia. Tapi kalau baca tujuan jahat, tak jalan. Sebab mustasyrikun Allah yang tahu mana pun tidak mendapat hidayah daripada Al-Quran Karim. Tayyib, kita pergi kepada ayat seterus dalam surah Yunus ayat 15. Surah Yunus ayat 15 panjang. Jadi kita baca dulu. Ni wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadza aw baddilah. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي Inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Maksudnya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan. Apabila lagi baca Quran kepada golongan manusia, we dengar Quran, we geti, we faham. Lepas tu, hodok dengar tu siapa? Iaitu orang yang tak ada harapan nak jumpa dengan Tuhan untuk menerima balasan.
Kita ni harap nak berjumpa dengan Allah belaka ni. Dan kita harap nak mendapat balasan daripada Allah belaka ni. Tapi ada golongan yang tak ada arah, tak ada tangkai sikit, tak ada mikir sikit, kata nak berjumpa dengan Allah. Tak ada mikir sikit, kata dia ni nak menerima balasan daripada Allah. Ada yang ni kata. Buaya dengan Quran, dia kata kena. Bawalah Quran yang lain daripada ini, atau tukarkanlah dia. Dibawa yang lain molek sikit. Salah kata gitulah. Mek lain, tukar lainnya. Maka Allah hajar Nabi Muhammad suruh kata pada puan ni. Boleh kata gitu, maka Tuhan hajar, "Hei Muhammad, mu kata." Jawab pada mereka itu. Kata Allah mana? Aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku tak ada amanat. Aku tak kuasa nak tukar mengikut kehendakku, tak boleh. Quran ni bukan hakku. Quran datang daripada Allah. Mungkin tak kena, aku kena tak kena, tak boleh buat tukar mengikut kehendak kita. Allah kata gitulah. Mari balatu. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Tu kerja Nabi Muhammad. Aku kena turut Quran. Bala mana Quran turun padaku, bala tu lah aku turut. Ni ayat kerja Nabi Muhammad turut Al-Quran. Maka kita pengikut Nabi Muhammad, lagi pengikut Nabi Muhammad kena Muhammad turut Quran, kita tak usah turut Quran. Kita nak jadi pengikut Nabi Muhammad ke mana? Muhammad pergi kanan, kita pergi kiri. Orang tak panggil turut Nabi Muhammad masa tu. Aku nak turut Nabi Muhammad, aku kasih pada Nabi Muhammad. Muhammad kanan, kita kiri. Kata boleh, tapi budak tak percaya kata kita turut Nabi Muhammad dah. Aku nak turut babon ini misalnya. Nak turut babon ini. Babon pergi situ, kita tak ada pergi. Turut ke mana? Tak ada. Budak-budak bergerti. Sesungguhnya aku takut, Nabi Muhammad kata lagi. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar soal jawabnya. Itulah. Kalau aku derhaka, aku tak turut Quran, aku degi Quran, aku degi lain menyalahi Al-Quran, aku takut akan azab Allah. Aku takut akan azab Allah. Akan azab hari yang besar soal jawabnya. Berarti kita kena turut Quran lah, kerana kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena turut Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni kita biasa dengar semua ni. Kata oleh Muhammad, Tuhan Sunnah Muhammad kata, kalau kamu semua kasih kepada Allah sungguh, turutlah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan kasih kepada kamu. Kalau mu betul-betul kasih kepada Allah, mu kena turut aku. Nabi Muhammad kata. Nabi Muhammad kata bukan kata ikut perasaan dia. Allah hajar, Nabi Muhammad suruh kata balas ni. Kul, kata oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih akan Allah, mu kena turut aku, maka Allah akan kasih kepada kamu. Berarti kalau mu tak turut aku, berarti mu tak kasih kepada Allah. Kalau mu tak kasih kepada Allah, Allah tak kasih kepada kamu. Cara Nabi Allah kasih kepada kamu, mu kena turut aku. Turut Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad turut Quran, kita turut Quran. Habis di situ, kita pergi ayat lain pula dari surah Yunus ayat 109. Surah Yunus ayat 109. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Dan turutlah dan ikutlah perintah-perintah ni kamsang. Wattabi', hendaklah kamu turut, hendaklah kamu ikut akan apa yang diwahyukan kepadamu.
dan bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam sehingga Allah menghukum di antara kamu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan kerana dialah sebaik-baik hakim. Di sini perintah wattabi ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah. Mungkin itu Quran. Allah perintah Nabi Muhammad mungkin itu Quran. Patemu sabar sehingga Allah menghukum di antara kamu dengan mereka. Tengok dari ayat lain pula, dari surah Al-An'am ayat 50. Surah Al-An'am ayat 50. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Aku tidak menurut. Aku ni Nabi Muhammad lah. Aku tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepadaku. Aku tak turut ikut sedak. Aku turut hak Allah wahyu kepadaku. Bertanyalah kepada mereka, adakah sama orang yang buta dengan orang yang celak? Tengok tu suruh Nabi Muhammad royak perakat kepada manusia. Aku tak turut melainkan Quran. Aku tak turut sesuatu melainkan benda tu diwahyukan kepadaku oleh Allah. Lepas tu tanya mereka tu, hey Muhammad, tanya malah mana? Sama ke tak orang buta dengan orang celak? Oh, sedap perbandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya mudah-mudahan orang mudah nampak. Sama ke tak orang buta dengan orang celak? Siapa-siapa boleh jawab kata tak sama. Dah, orang buta nak pergi taklim, nak berjalan gogak sampai kau tu pelaga kau ni. Orang al-am, orang al-basir, orang celak, orang nampak ni jelas nampak. Maka sudah tentu orang yang apa ni ingkar, orang yang berpaling, orang yang tak usah turut Al-Quran Karim adalah orang yang buta. Buta tak boleh hidup dia. Nak pergi ke mana? Buta. Nak pergi balik. Nak pergi kau tu tak tahu, nak pergi kau ni tak erti. Belaga bobak-bobak sungguh. Sebab itulah kita nak pada Al-Basir orang nampak juga. Disuluh oleh Al-Quran Karim nampak jelas nyata. Tayyib, ayat seterusnya Al-An'am ayat 100 ni. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. La ilaha illa huwa wa'arid 'anil musyrikin. Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Banyak perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, suruh turut Quran, suruh turut Quran, suruh turut wahyu yang datang daripada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, iaitu melainkan Allah. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Orang bersyirik, orang musyrikin, berpalinglah daripada mereka itu. Tayyib, pergi pula ayat surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku. Jalanku jalan Nabi Muhammad lah. Gapo jalan Nabi Muhammad? Agama Islam. Agama Islam ialah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustaqimah, yang lurus, yang betul lurus. Fattabi'uh, maka hendaklah kamu menurutnya, menurut jalan yang lurus. Jadi jalan Islam ialah jalan yang lurus, ialah datang daripada Al-Quranul Karim.
Maka hak inilah jalan yang betul sungguh. Hak lain belik belaka, peling belaka. Nah itu kalau gelecah daripada Al-Quran, maka peling ada. Peling beli nak terima tak boleh, tapi setan buat boleh terima. Masya Allah. Setan tu hawi sungguh ke dia. Yogi kata hitam dengan putih. Gelak hitam ni dah. Putih ni cerah. Tapi yogi tipu orang boleh. Orang kata putih ni gelak. Hitam cerah. Orang boleh terima juga. Masya Allah. Panas setan tu hawi ke dia. Padahalnya kalau kita mikir mulai nak cerah ke mana hitam. Nak gelak ke mana putih. Tapi buat dia orang kata hak sungguh napa, hak cerah sungguh hitam. Putih-putih ni gelak. Jadi boleh terima mudah-mudah. Ingat tak ada usaha nak mikir, boleh terima ke tak boleh terima. Masya Allah. Nah, kalau kita kan dengan Quran ni, kita dah baca dalam Quran dan hadis Nabi, turut Quran lah baru kena. Nah, kalau tak turut Quran sesat. Tapi boleh kerana al-mustasyrikun dan asyaitan dok main tu ia memalingkan, mengubahkan sikap fahamnya daripada turut Quran ni betul, tinggal Quran ni sesat, dia paling boleh turut Quran sesat. Berarti tak turut Quran tu tak sesat. Allahu akbar. Ya tak boleh. Patut ada orang boleh terima waktu dia hari tu. Apa boleh terima. Jadi Tuhan turun Quran ni jadi kalau lagi tahu ya kata Quran ni hudan, Quran ni mauizah, Quran ni nur, Quran ni syifa, Quran ni furqan. Patut mai ayat fattabi'u ittabi' turut-turut dah. Sebab itulah kita kata turut Quran ni lah selamat kita duduk di atas jalan yang benar, jauh daripada kesesatan. Tapi setan lagi paling turut Quran sesat. Berarti tak turut Quran dia kena. Masya Allah. Dia kena ke mana kalau tak turut Quran? Lagi berakidah malah mana kalau tinggal Quran? Lagi iman malah mana kalau tak turut Quran? Lagi tauhid macam mana kalau tak turut Quran? Pelai habis. Tapi bos setan kata gitu, dia boleh terima. Masya Allah. Ni setan. Nah, cuba kita bakal mikir sikit ya. Tak usah mikir banyak, mikir sikit. Kita nampak dah kata, kok mana pula dah. Kita beriman dengan Quran. Lepas tu Nabi turut Quran. Lepas tu kita kena turut Nabi. Lepas tu mari ayat suruh kita turut Quran. Pak ke mana jadi turut Quran sesat? Kerana kita orang awam. Mana dalil dalam Quran? Hak Tuhan kata orang awam tak kena turut Quran. Ada tak? Hei orang alim, mu kena turut Quran. Hei orang jahil, mu tak boleh turut Quran, kamu turut Quran sesat. Ada tak? Tak ada. Tuhan ayat apa tu? Tuhan kata hei orang beriman. Kita nak mengaku orang beriman ke tak? Kalau kita mengaku orang beriman kena turut. Nah, tu. Nabi pun seperti juga. Tak ada gitu. Bagi orang jahil, orang lain tak. Dia bagi orang beriman saja. Sebab itulah ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada kira masalah orang kaya, orang miskin, orang alim, orang jahil. Dia serupa belaka. Orang alim sedekah sekuk, orang jahil sedekah sekuk, pahala serupa. Nah, tak ada beza. Orang alim semaya, orang jahil semaya. Kalau sama-sama ikhlas, serupa pahala. Orang alim ke buat haji, orang jahil ke buat haji, serupa. Pahala dia kalau kena. Itulah dia. Yang nak kata, tak usah dah larilah. Tak usah dah larilah kata saya turut Quran. Tak usah dah lari. Tak lepas. Dalil tak ada. Bukti tak ada. Kata boleh kita tak turut Quran ni, tak ada. Taib. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Hendaklah kamu turut jalan Islam. Jalan yang betul, jalan yang lurus, yang datang daripada Al-Quran Al-Karim. Wala tattabi'un subul. Jangan turut jalan-jalan lain. Hendaklah kamu jangan ikut jalan-jalan yang lain dari Islam. Jalan Islam saja, sirati. Jalan as-subul, jalan-jalan.
Jalan Yahudi, jalan Kristian, jalan tu, jalan ni, macam-macam jalan. Jangan turut tu. Kerana apa? Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kita turut jalan-jalan lain daripada Islam, kita turut jalan-jalan lain daripada Al-Quranul Karim, maka ia dapat mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Buat kamu kalau murid turut jalan-jalan lain, buat kamu tu bercerai, berpisah daripada jalan Allah. Dia turut jalan setan, dia turut jalan demo tu, dia turut jalan demo ning, dia turut jalan Yahudi, dia turut jalan hak setan, maka sudah tentulah kamu akan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Tayyib, habis surah Al-An'am kita tafsir, bukan saya tafsir ni, saya baca terjemah dah, kerana kita tak padan nak tafsir Quran ni. Ya, syaratnya banyak, tapi kita dah baca orang terjemah dan orang tafsir dah. Baca Qurtubi, baca Ibnu Katsir terjemah, dah itu tafsir. Nah, tayyib, kita pergi pada surah Al-An'am ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ini sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan. Ni kata berfirman dalam ayat ni, ini dia sebuah Al-Quran yang kami turunkannya, mubarakun, yang ada berkatnya, banyak manfaat dan faedahnya daripada Al-Quranul Karim. Ni Tuhan jamin sendiri, mubarakun, banyak faedah, banyak manfaat. Kalau kita turut Quran, banyaklah kita boleh manfaat dan faedah daripada Al-Quran. Sebab itulah saya takut tu. Saya tak mahu kita turut Quran buku ni. Kalau kita turut Quran, kan dalam Quran itu banyak mubarakun, banyak benda-benda manfaat, benda-benda faedah banyak. Maka dengan sebab itulah, apabila Al-Quran ini banyak mubarak, Al-Quran ini datang daripada Allah, ya Allah menurunkan, fattabi'uh, maka hendaklah kamu ikut dan turut Al-Quran kan. Ini perintah khamsang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin turut Quran. Wattaqu, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Berarti kita nak kepada rahmat Allah. Kita nak kita jadi orang yang dirahmat oleh Allah. Kalau kita nak rahmat daripada Allah, nawi Allah rahmatkan kita, kita kena turut Quran. Dan kita kena bertakwa kepada Allah. Tayyib, dalam surah Az-Zumar ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Maksudnya, dan hendaklah kamu turut akan Al-Quran sebaik-baik panduan hidup yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Allah perintah jelas-jelas betul-betul. Siapa tak boleh faham ayat balas ni. Menggunakan turut Quran. Quran ini sebaik-baik panduan hidup. Quran ini datang daripada Tuhan kamu. Siapa tak faham ayat balas tu? Payah ni nak faham kalau ayat balas tu. Tak ada payah pun, lagi mudah ya. Kalau tempat payah faham tu, hak tu kena berhajat pada tafsir yang jelas nyata. Ada sepuluh ni tu mudah-mudah, tak ada keliru sekiribuk ni. Tak ada belik sekiribuk. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, mudah. Semua faham belaka kalau ayat belah tu. Hendaklah kamu turut Al-Quranul Karim
Ia merupakan sebaik-baik panduan hidup dan ia diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Suruh turut bila Quran? Suruh turut sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Suruh kamu semua ni turut Quran sebelum datang azab Allah ke atas kamu. Apabila azab datang kepada kamu, tak turut tak apa dah. Tak ada peluang nak turut alih dah. Tak ada peluang nak turut dah lah. Pendek katanya, selagi kamu hidup di atas muka bumi ni, ada peluang dia hidup segar megah, maka mu turutlah Quran. Apabila datang azab daripada Allah, sama ada azab dunia ataupun azab akhirat, waktu tak ada peluang nak turut Quran. Maka di hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita turutlah Quran kerana ini perintah Allah. Kalau orang lari kita jangan turut Quran, kita kena turut Allah. Jangan kita terpedaya dengan kata-kata yang bercanggah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Jasiyah ayat 18. Al-Jasiyah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami, itu Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap. Syariat yang datang daripada Allah tu Nabi Muhammad patibat. Lengkap syariat yang datang daripada Allah. Yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang sebenar. Allah suruh turut syariat yang datang daripada Allah melalui Al-Quran lah. Kerana syariat ni semua datang daripada Allah melalui wahyu Allah. Maka Allah perintah kepada Muhammad suruh turut tu. Fattabi'ha wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Mu jangan duk turut hawa nafsu orang yang tak tahu. Hawa nafsu manusia tak tahu, dia kata ikut sih gitu. Kau nak kata boleh tak boleh ikut, dia guna hawa nafsu. Nah, mu jangan turut dia betul. Ni Allah lagi. Wala tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Mu jangan turut hawa nafsu orang yang tak tahu. Patut kita di hari ni banyak kepok ni ada main. Oh saya buat heran sekali dah. Ibnu Taimiyah orang alim, Allahu Akbar, hafal Quran, alim, menulis buku, ulama-ulama dia rojak buku-buku dia. Banyak lagi ulama-ulama yang alim. Tapi kita temu orang hodok mata Ibnu Taimiyah dok kata huduh pula kepada Ibnu Taimiyah tu. Kita tengok perawak dia. Semai tajuk pun tak biasa. Tak semai tajuk. Puasa sunat pun dah. Allahu Akbar. Semaya wajib ni, semaya sore dengan jemaah ni banyak sore lagi. Pak ilmu kadang-kadang tak ngaji agama, habis tadika ya. Cuma dia baca buku sore dia. Berfikirah. Tergamuk je dia kata kepada orang alim tu. Pak kata berat. Oh kata apa kufur nah. Pak kita dah kata buat apa jadi belah tu. Sebab apa? Sebab dia tinggal Quran, tak ada buku lain. Sebab dalam Quran ni tu ayat belaka. Akhlak orang dalam Islam akhlaknya balas ni. Nak jadi orang mukmin, sifat orang mukmin balas ni. Orang mutakin, sikap sifat dia orang balas ni. Orang mukmin yang berjaya balas ni. Tu. Dengan sebab dia tinggal Quran tak baca ni, dia dak buat benda dak berlawan dengan sifat orang mukmin, dia tak khabar.
Napa? Orang mukmin ni kena balan ni. Kena balan ni. Tapi kita buat, kita tak khabar kata kita ni menyalahi dengan sifat orang mukmin. Kita dah buat ni menyalahi dengan sifat orang muttaqin. Apa? Kerana kita tidak berpandu kepada Al-Quranul Karim. Apa? Kita guna hawa nafsu lebih banyak daripada itu lagi. Sebab tu saya tengok kesian sungguh no alaman no. Kita bukan benci, bukan marah, kita kesian. No alaman no kita pakai insaf, pakai sedar. Nah, kata kita ni Tuhan jadikan kita bukan tugas kita maki pada ulama dah. Kalau ada satu ayat, satu hadis Nabi perintah suruh kita maki ulama, boleh kira. Ni tak ada lagi berlaku. Lagi. Allahu Akbar. Nabi kata, ham ngupak dah. Ham ngupak. Tak boleh ngupak. Ngupak-ngupak ni kata, orang dan orang tak ada sekali. Pak orang tu tak kena kita duk royak. Betul ngupak. Maka sahabat tanya Rasulullah. Kalau dia buat sungguh ya Rasulullah. Kalau dia buat sungguh. Kalau dia buat sungguh, kau tu mengupak. Kalau juga. Kalau dia buat sungguh, kau tu mengupak. Dia curi barang orang. Kita duk kecek. Dia curi barang orang. Dia curi sungguh ya Rasulullah. Misalnya dah. Kalau dia curi sungguh, mula kecek tapi orang tu mengupak dia tu. Kalau dia tak ada curi, lepas tu mungkin ayat kata dia curi, hak tu membuat fitnah kat atas dia. Faham mana boleh? Hak dia buat pun tak boleh, hak tak buat pun tak boleh juga. Allahu Akbar, akhlak dalam Islam. Kalau dia buat, dia jahat, dia karuk sungguh, kita hidup royak dapat orang, lepas tu dia tak kena kalau kita hidup royak, hak tu panggil mengumpat. Kalau dia tak ada buat, kita ke dia apa kata dia tu jahat, dia tu curi, dia tu karut. Ini fitnah, buat tuhmah pada dia. Nak kata buat luk kunah tak boleh so ya. Nak kecek hak orang. Lepas tu kita duk buat fitnah kepada ulama. Allahu Akbar. Kita kenal setara mana? Tak kenal. Tak kenal. Siapa Muhammad Ibn Abdul Wahab? Kalau mana kata Wahabi, tak kenal. Lepas tu dia kata Wahabi jahat karut. Kita pun Wahabi jahat karut. Mau kenal tak Muhammad Luhak? Tak kenal. Kau sungguh sifat yang lana? Tak tahu. Kamu kata? Dengar dia kata. Allah, kesian. Buat dapat kita. Dah. Allahu Akbar. Sebab tu dalam Islam, Masya Allah, dia hajar habis. Dalam Quran dia hajar habis. Kalau mari orang fasik buat berita, yang ini terima. Tuhan ajar orang beriman supaya cerdik. Kalau dengar satu berita daripada orang fasik, orang berita, mu jangan dengar. Mu kena fatabayyanu, mu kena wicai dulu, mu kena wikra' dulu, mu kena apa ni pikarna dulu tengok. Betul tak betul berita tu. Bukan ikut orang royak terima. Ni bukan perangai orang mukmin. Kalau orang royak terima, royak dua terima, tak ada cek, tak ada gapo, ini bukan sifat orang mukmin. Sifat orang mukmin yang sebenar, apabila mari berita, sebelum dia nak terima, nak percaya, dia kena wikra' dulu. Dia kena mari buat kajian dulu. Betul ke tak betul? Bahawa setelah buat kajian siap dah yakin dah kata betul, barulah boleh terima. Ini orang mukmin. Apa? Allah ajar balas tu. In ja'akum fasiqun fatabayyanu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mungkin tapih dulu. Nah, tapi sayangnya sifat kita tapih berita sebelum daripada dia nak terima, sebelum dia nak percaya, hidup dia nak bicarakan. Nak bicarakan orang Islam dan nak bicarakan bukan orang Islam. Nak bicarakan bukan Islam pun dia tak terima benda sosok. Ikut orang royak bukan. Dia kena wikra' tengok dulu baru dia terima. Maka kita ni ada sabut perutnya ikut orang royak ke apa terima belaka ni tak kena dengan sifat orang mukmin. Kita kena baik lah.
Kalau orang rakyat kata dia mau tu jahat, dia menkarut, dia menipu, jangan gaduh kita nak terima. Nah, kita jadi orang mukmin betul ni. Iaitu kita kena buat kajian dulu, buat kajian dulu. Nah, jadi banyak lagi. Nampak masanya sudah cukup dah. Nah, banyak lagi ayat-ayat yang perintah kepada kita semua ni turut Al-Quranul Karim. Apabila kita dengar ayat-ayat macam ni, marilah kita jadi umatul Quran. Marilah jadi hamba Allah. Nah, Allah suruh kita turut. Allah larang kita tinggal. Itulah dia. Barulah kita jadi selamat. Nah, dan kita kena yakin kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bina manusia, mengubah manusia daripada jahiliyah kepada Islamiah, mengubah sangkum hidup perang bunuh gimari, sangkum hidup bunuh anak perempuan hidup-hidup. Nah, sangkum hidup cara hidup berzina tak tahu apa. Nabi Muhammad ubah boleh. Jadi sangkum yang paling tinggi, yang paling mulia di dunia pada masa itu. Tak ada buku lain. Buku yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dia guna Quran. Ambil Quran ni, mai duk patna. Mai duk basuh, mai duk bina, mai duk bina, mai duk bina. Berarti kalau kita nak tengok sangkum muslim hidup semula jadi sangkum santisuk, jadi sangkum santipap, jadi sangkum gapo lagi bermahabbah, jadi sangkum ta'awun, jadi sangkum yang bahagia. Tak ada cara lain. Kita kena patna dengan Al-Quranul Karim. Sebab tu alhamdulillah kita boleh main dak beripung minggu sekali dah main hidup bersama dengan Al-Quran. Insya-Allah kita perap, kita patna diri kita dulu jadi pribadi muslim yang sebenar, jadi hamba Allah yang mengikut Al-Quranul Karim, maka insya-Allah kita merebak pergi pada keluarga kita, pergi pada sangkum. Insya-Allah sangkum kita akan jadi sangkum yang bahagia, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.